Okay, Assalamualaikum. Oh, dengar tak? Waalaikumsalam. Dengar. Salam. Okay, kita ada 12 orang. Cik Safi dia masuk ke tak masuk ni? 12, masuk dah. Yes. Tentu tak? Okay, Eh, boleh masuk dah. Okay, so seorang lagi dah datang. Seorang lagi. Okay, Assalamualaikum, selamat petang semua. Kita berjumpa lagi untuk kelas online untuk DPP 233. Okay, makroekonomi untuk kelas DAT 2B kan? DAT 2B. Okay, kita dah masuk minggu yang ketiga. Alright. Kalau minggu lepas kita ada kelas je sebab hari Jumaat saya cuti. Alright, tak apa. Alright, so boleh dengar dengan jelas tak suara? Boleh tak? Cuba respon sikit. Jelas, Encik. Dengar. Okay, boleh dengar? Ha. Okay, alright. Tak apa. Tak? Alright. Okay, untuk starting ni saya akan share satu video mengenai dengan topik yang kita akan belajar pada hari ini. Alright, so kita akan sambung topik 4 topik 4 kita akan sambung. Alright, so semua boleh cuba fokus ni tengok. Video ni tak lama pun 3 minit je. Okay. Alright, semua boleh nampak tak? YouTube. Semua boleh nampak? Boleh. Nampak, Cik. Okay. Boleh, semua boleh fokus lah. Okay, tengok. Fokus kepada video ni. Conventional government revenue. So these are government revenue, tax revenue, non-tax revenue, and non-revenue receipts. Hi there. Tax revenue is a compulsory contribution that is imposed by the government on private individuals and organizations. Furthermore, tax revenue is the most important source of government revenue. It's divided into two, Which is direct tax and indirect tax. direct tax. Taxes where the burden of the tax falls on the taxpayer and cannot be shifted to someone else. For example, income tax, stamp duty, and road tax. Indirect tax. Taxes where the burden of tax can be shifted to another person. For example, export duties, import duties, and excise duties. Non-tax revenue. It is a revenues which arise from other sources besides tax. It includes receipts from license, regulation fees and permits, services fees, sales of goods, interest and returns on investment.
non-revenue receipts. Includes refunds of expenditure, interdepartmental credits, refunds of overpayment and erroneous government. Types of tax structure. Progressive tax, proportional tax, and regressive tax. Data of Malaysia government revenue. Thanks for watching. Alright, okay. Okay, semua dah dengar tak? Boleh eh? Alright. So, sekejap. Okay. Oh, sekarang ni, okay, tadi berkenaan dengan revenue Revenue dalam, okay, kalau belajar ni, ke zaman sekarang ni, mudah, okay. Bukan hanya anda boleh gantung kode buku dia boleh, tak boleh apa, boleh juga rujuk kepada sumber-sumber lain selain daripada buku macam tadi YouTube tu banyak bahan-bahan okay, macam baca buku tu susah nak baca kan. So anda yang jenis suka tengok video, suka mendengar, alright, so boleh untuk belajar tu tak semestinya kena baca buku, okay, ataupun kena menulis dan sebagainya. So anda boleh rujuk medium-medium yang canggih sekarang ni lah, medium teknologi kan. So buka je YouTube, so boleh belajar juga. So type, okay, daripada tengok benda-benda yang tak bermanfaat, alright, buang-buang masa, mungkin boleh masa yang ada tu boleh gunalah untuk tengok video. Okay, sambil tengok video sambil belajar. Boleh Alright, so kita nak sambung. Alright, okay. Tengok sini. Alright, okay, kita pada, okay, lepas kita dah belajar kan subchapter yang pertama tentang government punya function, okay, dalam ekonomi ataupun growth of government, okay, peranan kerajaan ni cukup penting dalam dalam ekonomi lah, okay. Alright, okay, so kita belajar sampai bajet, betul tak kelas? Betul. Kita belajar sampai bajet kan? Betul. Betul kan? Kita belajar sampai bajet. Alright, so ya dah. Okay, dah. Alright. Okay, tunggu sebentar, memang ambil masa pula. Okay. Alright. Dah siap
Right. Okey. Kita tengok slide tu Okey, tengok slide sebentar. Okey, minggu lepas kita dah belajar sampai bajet. Semua nampak tak PowerPoint tu? Tu boleh nampak? Nampak. Oh. Okey, semua boleh nampak. Alright. Okey, so ini kita akan sambung lah. Okey, kita akan sambung lagi 3 perkara penting tentang government punya role Government punya role. Okey, ni kita dah belajar minggu lepas. Okey, tentang surplus, tentang bajet-bajet ni harap semua boleh ingat lah. Okey, ingat. Okey, ni yang tentang video tadi lah. Okey, revenue ataupun hasil kerajaan government punya hasil. Okey, government punya hasil. Okey, hasil. So government hasil dia ada 3 jenis lah. Okey, 3 jenis iaitu tax revenue, okey, non-tax revenue dan juga non-revenue receipt. Okey. Okey, kita tengok apa itu tax revenue. Okey, mungkin seorang boleh tolong bacakan untuk saya. Alright. Okey, Farhanis boleh tolong bacakan. Siapa yang gerakkan ni? Yang mana Encik? Tax revenue ada yang jangan ada yang sentuh jangan ada yang sentuh. Okey. Jangan sentuh. Ni ada yang Kabur kat saya Encik. kabur. Kabur. Apa yang kabur? Tak nampak? Tulisan tu. Dia punya Kabur. explanation tu. Kabur. Tak boleh. Tak boleh nak baca. Baca. Okey, tak apa. Okey, Cik Safi boleh tolong bacakan kalau nampak. Apa itu? Baca semua Encik. Ya? Tax. Baca semua lah. Okey, Pendek-pendek je, tak banyak pun. That is compulsory contribution by an individual or firm to the government to be used in the common interest of the economy. Number 2 is that is a contribution to the government's revenue. Number 3 is so that government can provide necessary administrative service to govern the country. Direct revenue, example like individual income tax, companies income tax, petroleum income tax. Direct tax, example Indirect. import duty, sale tax, service tax. Alright. Okey, terima kasih. Okey. Okay. Alright, itu ialah tax revenue tax ataupun cukai. Okey, cukai dalam bahasa Melayu maksudnya cukai lah. Okey, so cukainya ada 2 jenis iaitu direct tax dengan indirect tax lah. Okey, di mana cukai ni ialah antara sumber utama kerajaan lah, hasil utama kerajaan. Okey, ada 2 jenis, direct tax dengan indirect tax. Okey, direct tax daripada individual income tax, company income tax dan juga antara yang besar petroleum income tax lah. Okey, hasil cukai petroleum. Okey, kemudian kalau indirect tax ni maksud secara terus lah, dia bayar daripada individu ataupun syarikat tersebut terus kepada government. Kalau indirect tax ni maksudnya secara tak terus, maksudnya ada orang tengah lah, kita bayar kat orang tengah tu kan bayar pada government. Okey, contoh import duty, okey, sale tax ataupun service tax lah, yang kalau anda pergi pasar raya sebagainya ada sale tax dengan service tax kan, so anda kena bayar kepada mereka lah. Okey. Ada soalan untuk tax revenue? Ada, faham.
Ada. Okey, kita beralih kepada next slide. Alright. Ni okey. Ni lah yang utama ialah dia cerita pasal ni lah yang utama lah, kemudian direct text, indirect text. Okey. Ni 3 type of text ni ialah 3 type of structure text structure text lah. Okey, di mana text ni dia ada 3 jenis structure lah. Okey. Cukai ni ada 3 jenis structure iaitu regressive text, proportional text dengan progressive text. Okey. Structure. Okey, tak apa. Okey, tengok structure yang pertama. Cukai jenis yang pertama lah. Okey. Cukai jenis pertama regressive text. Alright. Okey, untuk regressive text ni, di mana kadar cukai rate kadar cukai. Okey. Kadar cukai akan berkurang. Okey, walaupun apabila income meningkat. Okey, regressive text. Okey. Alright. Okey, kemudian also known as fixed text. So on the level also not so due from income. Insert text, import text. Okey. Di mana kadar ni walaupun income meningkat, so kadar cukai tu dia akan berkurang lah kat situ. Okey, ni struktur yang pertama. Okey, struktur yang pertama lah. Okey. Kita balik kepada struktur yang kedua, proportional text. Okey. The rate of the action is fixed even though income may change. Okey, di mana kadar cukai tu akan tetap. Okey, walaupun income tu berubah lah. Okey, walaupun income tu berubah. Okey, di mana kadar cukai tu akan tetap. Walaupun income tu berubah. Okey, also known as directly proportional text. Okey, ni struktur yang kedua lah, proportional text. Okey. Kalau dalam buku teks anda tu dia ada ada nota lah, ada nota pula, ada gambar rajah yang dia tunjuk keluk. Okey, tunjuk keluk kat situ. Okey, seterusnya progressive text. Progressive text ni ialah kadar teks tu akan meningkat, akan tinggi apabila income meningkat lah. Progressive ni dia mengikut pada kadar income, bergantung kepada income tersebut lah. Okey. Kalau rate tu increase, so total text pun akan increase jugalah. Okey, akan meningkat juga. Okey. So ni sebab kadar cukai tu dia dia ada 3 jenis struktur ni lah, bergantung kepada government lah dia nak laksana struktur yang mana satu. Tapi kebiasaannya dia akan laksanakan yang progressive tax lah kebiasaannya. Okey, di mana ia bergantung kepada income. Okey, sebenarnya kalau income anda tinggi, so kadar cukai tu biasa akan lebih tinggi lah. Okey. Dia bergantung, inilah kebiasaannya lah. Struktur yang dilaksanakan oleh government untuk mengutip cukai, kadar cukai itulah. Bagi berapa persen yang nak dikutip. Okey, kebiasaannya begitu. Okey, ada soalan tak tentang struktur cukai ni? So dia ada 3 jenis struktur cukai. Okey, ada 3 jenis struktur cukai, regressive tax, proportional tax dengan progressive tax. Ini pun ada juga pernah keluar juga ni final exam ni, so kena tahu jugalah kalau ditanya what struktur tax yang ada lah. So ada 3 jenis ni. Okey, kalau direct dan indirect tax ni jenis tax, okey, bukan type of tax. Okey. Yang tu ialah struktur. Okey, boleh? Boleh? Kelas? Boleh. Okey. Alright, apa-apa. Nanti tak lama ni kita akan cuba, nanti kita buat ulang kaji lah nanti kan. Alright, soalan semua akan nampak kat situ lah. Alright. Okey, seterusnya. Ni selain daripada tax lah. Selain daripada tax, daripada cukai. Cukai ialah revenue utama kerajaan ni, adalah hasil utama kerajaan. Ialah non-tax revenue. Non-tax revenue ni hasil bukan cukai lah. Okey. Hasil bukan cukai, contoh kita bayar lesen kan, siapa yang ada lesen memandu ke apa-apa saja lesen, so dan permit, so itu adalah hasil non-tax revenue lah. Kemudian petroleum royalty, okey, kemudian interest, faedah ke, investment dan sebagainya lah, atau fee ataupun penalti ataupun saman dan sebagainya lah. Okey, itu adalah non-tax revenue. Okey, semua boleh non-tax revenue. Okey, boleh. Hasil bukan cukai, hasil bukan cukai. Okey. Alright, seterusnya non-revenue receipt. Non-revenue receipt ni including refund of expenditure. Refund ni masuk pulangan lah. Mungkin ada pembelanjaan government yang terlebih bayar, kemudian government dapat balik lah.
Okey, kemudian receipt from government agency, mungkin penerimaan daripada agensi-agensi kerajaan lah. Okey, kerajaan dapat hasil daripada agensi-agensi kerajaan lah yang lain kan. Contoh macam tekun dan sebagainya mungkin ada tu kita dapat, kerajaan dapat situ. Okey, boleh non-revenue receipt kelas. Boleh. Ya. So kalau boleh, so itu ialah jenis itu ialah revenue lah. So kita dah selesai pasal revenue. Okay, kita beralih kepada next, okay. Government debt ataupun hutang kerajaan lah, hutang kerajaan. So ini saya nak minta tolong seorang tolong baca kan. Okay, bacakan. Alright, Nurin Hasha. Nurin Hasha boleh tolong bacakan? Boleh. Okay, boleh bacakan slide ni. Baca semua ke? Baca semua, ya. The source of borrowing or public debt. Federal government debt. Public debt means the debt which a government owns to its subject or to the nationals of the countries. If the government revenue from taxation and non-tax revenue are not sufficient to meet the rising costs of expenditure, the government has to borrow from various sources, also known as public borrowing. Internal source. Borrowing from citizens, the sale of securities, bonds and savings certificates to citizens. Borrowing from financial institutions such as insurance companies, investing their resources in the purchase of government securities. Loans from the central bank, loans from commercial bank. External source, international money market such as some foreign exchange banks in Paris, London, and New York, which have big deposit to lend any government requesting loans. Currency loans from foreign such as USA, UK, Germany, and Japan. Loans from international financial institutions. IMF Okey, terima kasih. Alright, okay. So ni ialah federal, boleh tengok sini federal government debt, okay, atau public debt, hutang awam ataupun hutang kerajaan lah sebenarnya. Okay. Sebab kerajaan kalau dia punya revenue ataupun hasil tu tak cukup, okay, dia punya expenditure dia lebih. Okay, so dia terpaksa berhutang lah, sama jugalah macam kita ni. Okay, individu sama juga kalau perbelanjaan lebih daripada pendapatan, so terpaksa meminjam. Sama jugalah government ni satu badan juga, okay. Okay, di mana kalau dia tak cukup duit, so dia terpaksa pinjam lah. So pinjam ada dua sumber. Kita ada internal dengan external. Antara internal dia, okay, pinjam daripada rakyat dah, terbitkan bond dan sebagainya. Okay, kemudian pinjam daripada financial institution. Okay, kemudian pinjam daripada central bank, pinjam daripada other bank lah, commercial bank. External pula kita pinjam daripada luar negara lah. Okay, pinjam daripada negara lain, pinjam daripada international money market, pinjam daripada bank dunia dan sebagainya. Okay, boleh? Boleh. Public debt. Ada soalan? Halo? Respon yang lain mana? Tak ada soalan. Ya, Encik, tak ada soalan. Okay. So harap semua jelas tentang public debt ni. Okay. Faham. Boleh Boleh. Alright, kalau boleh kita pergi kepada subtopik kita yang terakhir untuk hari ni. Okay, iaitu apa ni? Ni okay. Government expenditure. So government expenditure, minta tolong seorang lah baca slide ni. Tak adalah mengantuk petang-petang ni kan. Farhan tolong baca sekejap. Tolong baca sebentar slide ni. Okay.
Government operating expenditure. Is the government expenditure allocated to cover the expenses of operating and administrating government department? Is consistent of emoluments, pension, and gratuities, debts, service charge, suppliers, and service subsidies, asset acquisition, grants and transfer, and another types of expenditures. Okey, terima kasih. Okey. Okey, so inilah government operating expenditure ataupun dalam bahasa Melayu, okey, pekerjaan operasi kerajaan lah. So dia ada dua jenis lah, operating, satu lagi development. Okey, operating ni untuk kerajaan melaksanakan operasi dia lah. Okey, operasi. Okey, di mana antaranya emolument ni bayar gaji lah. Okey, pension ni yang bayar pension. Gratuity ni yang macam ganjaran lah. Kemudian debt, hutang, service charge tu inilah charge pada service lah. Okey, bayar, kemudian beri subsidi. Okey, dan pelbagai lagi lah yang untuk memberi ataupun untuk memudahkan operasi government. Okey, ini adalah yang perbelanjaan nombor 1 lah, operating, operasi. Okey, ada soalan tak tentang government operating expenditure? Tak ada. Okey, so tadi kita balik kepada expenditure yang kedua. Okey, boleh tengok situ. Okey, boleh tolong seorang baca. Okey, Nurul Hafizah. Boleh tolong baca kan? Government development expenditure is government expenditure for investment purpose to improve facilities in the basic physical infrastructure. Government development expenditure is focused on development projects that can boost economic growth. Development expenditure consists of defense and security, economic service, social service and general administration, tak nampak ah? Okey, tak apa. Alright, okey, terima kasih. Alright, okay, so jenis ataupun types of government punya expenditure yang kedua ialah government development. Development dalam bahasa Melayu maksudnya apa, kelas? Pembangunan. Pembangunan. So tadi operasi, yang ini pembangunan lah, di mana kerajaan dia akan membangunkan fasiliti dan juga kemudahan fizikal lah, infrastruktur kan. Okey, contoh kerajaan buat LRT, buat bangunan, buat sekolah baru, okey, buat politeknik baru, IPT baru dan sebagainya. Itu dimasukkan dalam pembangunan lah. Okey, kerajaan akan belanja ke arah membuat projek-projek tersebut lah, daripada segi pertahanan ke ekonomi dan sebagainya lah, sosial, okey, dan pentadbiran. Okey, boleh faham tak government development expenditure ni? Faham. Boleh bezakan dengan operasi tu, operation dengan development. So pastikan anda boleh faham lah. Okey. Kalau minta dia beri contoh defense and security ni, contoh mungkin beli beli peralatan atau bina kamp tentera baru kan. Macam itulah contoh. Kalau economic service ni mungkin bina bangunan baru lah. Okey, social service ni macam bina sekolah, okey, bina IPT dan sebagainya. Boleh Alright. Boleh. So ni contohlah. Okey. Government expenditure ada dua. Government operating expenditure dan satu lagi government development expenditure lah. So boleh baca kat sini lah, sama je yang macam tadi tu. Cuma yang ni diringkaskan lagi lah. Okey, diringkaskan. Alright. Okey, dua kategori government expenditure. Next, ni tak apa ni nantilah. Okey, nanti untuk hari ni kita belajar 3 subtopik yang inilah. Okey, ada soalan? Tak ada. Ada soalan tak? Okey. Kalau tak ada, kita buat aktiviti sikit Kita buat aktiviti. Okey, saya nak share whiteboard. Aktiviti mudah je. Okey. Kita nak bincangkan balik apa kita belajar pada hari ni. Okey.
Alright, so untuk hari ini kita ada belajar tentang apa government. Okey, yang pertama. Okey, ialah tentang dia punya revenue. Cuba nampak tak whiteboard tu? Nampak. Ha? Nampak. Okey, ataupun hasil Okey, yang kedua kita belajar tentang public debt. Okey, ataupun hutang hutang government, hutang awam. Okey, kemudian yang ketiga kita belajar tentang apa kelas? Yang ketiga pasal apa? Cuba ingat balik. Baru je belajar tadi. Belajar tentang apa? Yang ketiga. Revenue, public debt, satu lagi apa dia? Apa dia? Government. Government apa? Government expenditure. Expenditure. Okey, bagus. Okey, expenditure kan ataupun perbelanjaan Expenditure. Okey. Belanja lah. Alright, so ada tiga perkara penting yang boleh tahulah tentang government punya roles dalam ekonomi macam mana dia punya hasil revenue dia, public debt dan juga expenditure dia. Okay, so apa yang setiap anda buat kalau macam dalam kelas biasa aku buat dalam kumpulan lah. Sekejap. Apa dia conteng pula sekejap. Madam, betul lah, salah. Okay, sebentar nak padam. Okay. Alright. Okay. Okay. Boleh dengar tak semua? Okay. Okay, semua dah masuk ada 15 orang. So cukuplah semua. Okay, so saya nak nanti setiap daripada anda sediakan setiap daripada anda kena inilah berdasarkan yang kita belajar hari ini. Okay, so sediakan kertas dengan pen lah. Kertas dengan pen, kalau pen warna-warni pun bagus juga. Okay, so saya nak contoh sediakan satu nota kreatif lah. Okay, nota yang kreatif. Okey, sediakan satu nota yang kreatif. Okey, contoh setiap satu topik itu sediakan satu macam peta minda lah, peta minda. Okey, contoh government punya revenue. Okey, government punya revenue contoh. Government revenue. Okey, government revenue. Okay, kemudian anda buatlah, nota gas government revenue. Okay. Macam inilah contoh. Siapa yang tulis tu? Jangan tulis. Ni siapa ni mandai menulis ni? Jangan tulis kat sini. Ni saya tengah tulis ni. Okay. Okay, contohlah ni. Okay, tak perlu tulis panjang-panjang lah, tulis just letak apa isi-isi penting dekat situ. Okay, government revenue apa dia. Okay, contoh tax. Okay, non-tax revenue. Okay, non-revenue receipt lah contohlah. Okay, non-revenue receipt. Okay.
Kemudian letaklah poin-poin yang itulah apa dia non-tax revenue contoh. Okey, tax apa indirect tax. Okey, kemudian direct tax. Okey, direct tax contoh macam tu. Okey. So saya nak anda kalau boleh seringkas yang mungkin lah. Okey, seringkas dan sekreatif yang mungkin lah. Okey, letak poin warna-warni ada merah ke biru tu lagi bagus lah. Okey. Dia ada macam tu. Okey. So boleh lah. Okey. Non-tax ni okey contoh license dan sebagainya lah. Okey. Okey, tak sepertinya sama macam saya ikut kreativiti masing-masing lah. Okey, boleh kelas. Buat dekat paper, Boleh. buat kat sini Encik. Ya. Buat Buat dekat dekat- paper tapi Buat dekat kertas dengan pen awak sendiri buat secara manual. okey. Ha. Faham. Boleh bang. Mendekat ni saya whiteboard satu je. Okey. Boleh. Alright. Okey, kemudian dah saya yang tu kemudian saya nak anda share dekat tu lah yang kita punya apa kelas notebook tu. Okey, kelas notebook tu. Boleh? Okey. Boleh. Boleh. Alright. Okey. So saya anda buat macam tu, tulis mungkin tu kejap juga nak buat nota ni rasa 15 minit cukup dah, siap dah. Okey, kemudian 15 minit lagi untuk upload dalam kelas notebook. Okey, untuk upload dalam kelas notebook Okay, semua tahu kan saya nak upload dalam kelas notebook kan? Tahu. Kan? Okey, so boleh upload. So nanti dalam pukul 4 suku kita jumpa semula pukul 4 suku. Harap pukul 4 suku semua dah berjaya upload lah. Okey, boleh Alright, tak perlu tulis panjang-panjang, yang tulis yang ringkas-ringkas sebab kita nak kau boleh senang ada nota yang anda boleh belajar dan ingat dengan mudah lah poin-poin penting tu. Okey, boleh. Okey, so kalau boleh, alright, so boleh mula buat sekarang. So pukul 4 suku kita jumpa semula, pukul 4 suku. Alright. Okey.
Hello. Okay, semua dah upload ke? Kejap. Tengah buat. Belum lagi. Cik, Ya, kenapa? ada tak saya punya? Nama siapa nama? Radiana. Diana yang lama punya dah lah keluar, yang baru ni tak nampak pula. Saya dah upload dah. Tak ada, keluar yang lama je. Yang dekat, tapi saya punya ni dia keluar dekat bawah yang lama tu. Bawah yang lama. Cuba ada tak? Dia gabung sekali dengan bawah lama ke? Saya pun tak tahu kenapa dia tiba-tiba keluar kat sini. Terlampau besar. Ada. Ada, okey. Sekali dalam tu. Okey, dia masuk sekali dengan yang tu, dia bergabung sekali. Okey. Dekat bawah yang lama tu. Okey. Okey. Dia masuk sekali. Encik. Ya. Kenapa? Yang saya yang lama ada tak? Apa nama? Norin Hasha. Hasha, kejap. Tak keluar pun tak ada. Yang lama? Yang lama pun tak ada, yang baru pun tak ada. Ya dok. Tak keluar. Tak ada. Okey, sekejap. Encik, saya punya ada ke? Nama Yugeshwari. Lama punya. Yogesh. Yang lama ada. Masuk dah. Okey, yang lama ada. Yang baru tak ada lagi. Okey, Encik. Okey. Okey, cepat-cepat. Siapa lagi yang belum ni? Setakat ni public government tax. Ni. Okey, Farhan punya dah masuk Farhan punya dah masuk. Okey, saya share. Boleh tengok chat seorang-seorang kan. Siapa dah masuk ke belum. Saya share saya punya window. Oops. Okay, saya punya window. Okay.
Okay. Book. Okay, buka dekat file. Notebook. Okay, tengok sini. Okay, tengok satu persatu. Tengok kelas anda di aktiviti 2B. Alright. So, aktiviti 2B. Okay, Anis Syahirah ni tak tahu, tak keluar. Okay, Syah Saufi pun tak ada lagi. Farhan ni semua tak keluar lagi, tak ada. Okay, Farhan ada. Okay, kalau boleh sebut setting macam Farhan tu lagi bagus lah. Boleh asingkan kan dua aktiviti yang berbeza. Okay, semua boleh nampak kan? Okay, boleh nampak kat situ. Yang Farhan ni dia boleh boleh tanya dia macam mana dia setting. Macam ni dia boleh buat asing-asing lah. Okay. Pertama untuk yang hari tu, yang 19 hari bulan hari tu dan juga yang hari ni lah yang 26 hari bulan. Okay, Nur Hasrin Ayu, ada yang lama yang ni, yang baru ada. Baru masuk. Kita tengok sini. Tapi tak keluar lagi. Tapi masuk lah, masuk dah. Okay, Nur Hasrin Ayu dah masuk. So 3 orang dah masuk, 3 orang dah masuk dah. Okay, bagus. Yang dah masuk ni. Okay. Okay, so kita tengok seterusnya. Alia Sabrina. Keluar yang PDF. Yang lama je ada. Okay, yang baru tak ada lagi. Okay, kita pergi Nodiana. Nanti adalah. Cuma dia keluar kat bawah kan. Okay, keluar kat bawah. Okay, kalau boleh asingkan lah. Mungkin dia termasuk ke dalam yang lama tu. Kejap saya try asingkan. Cuba asingkan. Okay. Okay, sebab Farhan dengan tu dia wajib buat asing kan. Okay, kemudian ada macam untitled page ni anda boleh rename sebenarnya. Okay, anda boleh rename page anda lah, boleh rename. Okay, contoh. Okay, nota. Okay, 26 Ogos. Okay, so anda boleh rename. Okay, anda boleh rename. Tak adalah dia keluar apa ni kan. Anda boleh rename dia punya tu lah. Okay, banyak file boleh cuba explore lah. Okay, kalau siapa yang menggunakan PC lebih bagus lah. PC ataupun laptop. Okay, siapa yang guna handphone tu saya tak pasti punya function nak buat macam mana. Okay. Ni sama juga. Okay, Siti Nafifah tak masuk lagi yang baru ni. Tak nampak lagi. Okay, Suhari yang lama dah masuk dan yang baru belum masuk lagi lah. Macam ni dia berjaya ni lah. Okay, rename yang lama je lah. Okay, boleh tambah yang baru lah. Okay. Okay, boleh lagi yang lain cepat-cepat cuba sebelum kita nak akhir kelas ni. Okay. Cik, yang saya yang lama pun tak ada. Siapa? Nama siapa? Nama? Nama siapa nama? Nak check. Nama siapa? Tak. Yang ni saya dah yang nama. Tak ada juga. Ya, nama? Nama siapa? Ya? Tak clear. Apa nama? Line tak clear tu. Okay, saya buka seorang-seorang mula pada Ogos yang lama ada, yang baru tak ada lagi. Siti Nafifah pun yang lama je yang ada. Farah. Nurul Hafizah yang lama saja, yang baru masih belum ada. Okey, Nurul Amalia pun yang lama je. Ini yang baru masuk. Okey, ada yang baru. Okey. Nurul Amalia yang baru ada. Okey, ada. So 4 orang lah yang ada. Okey, Nurul Alisa. Alisa yang lama je yang ada. Okey. Nurul Hasha. Okey, tak ada lagi. Radiana ada dah, cuma dia nak ni lah. Revenue government apa ni. Okey. Kemudian Nurusna. Nak ni rename. Nak masukkan Okey, baru nak masukkan kat situ. Okey.
Okey, ada. Okey, Nusna ada. Encik, Okey. saya dah Ya, ya. try masuk buat yang baru, ada tak? Ada. Ada yang baru ni, yang lama mana hilang? Yang lama hilang pula. Aduh. Tak apalah. Okey, ada masuk kan? Ni ada Okey, ni ada dah. atas. Ada yang ada atas tu. Okey. Ni masuk. Okey. Okey. Okey, kemudian Husna Alia ada. Okey, yang ada tu government revenue. Okey, cantik tu nota tu. Okey, boleh simpan kan. Nota tu jangan ni pula kan. Simpan boleh rujuk lah, senang. Sebab bila kita ada nota sendiri sebenarnya lebih mudah. Banding kita dah baca buku kan. Buku dia panjang dia punya tu kan. Right. Okey, Nur Alia Sabrina tak ada lagi. Yang lama je tengok yang ni. Asin Ayu. Saya ada dah. Okey, Farhan pun dah ada dah tadi. Okey, Farah Hanis tak ada. Farah Hanis mana Farah Hanis? Ada tak? Datang kelas tak? Tengok macam hadir semua hari ni. Mana Farah Hanis? Ya saya Encik, ya mana, saya. Mana nota mana? Mana notanya? Tak upload ni. Tak ada. Insert, upload. Kalau print out ni anda scan guna apa? Guna handphone punya tu lah. Okey, kalau guna gambar pun boleh ambil gambar, kemudian insert guna picture. Okey, siapa yang tak tahu tu. Okey. Ada dua pilihan sama ada guna PDF ataupun guna picture atau gunakan gambar. Okey, kalau handphone lebih senang guna gambar lah sebenarnya, tapi kalau guna tu pun boleh juga. Okey, so ramai dah masuk dah. Okey, ramai dah boleh. Berapa orang ni lagi? 2-3 orang ni lagi yang belum berjaya lagi. Okey. Boleh tanya kawan, boleh WhatsApp dia, PM dia ke macam mana cara dia buat kan. Okey. Okey. Ada. Anis Syairah mana Anis Syairah? Ada tak? Ada tak Anis? Mana Anis? Halo Anis, ada tak? Tidur ke apa ke? Gimana? Masak ke? Ada ke? Halo. Siapa ni? Duduk berjiran dengan Anis ni, boleh tolong pergi rumah dia ke? Tak ada respon ni. Okey, Cik Saufi. Cik Saufi pun tak ada. Mana Cik Saufi, ada tak? Cik Saufi respon ada tak? Mana Cik Saufi hari ni? Ada tak ada? Ada. Ada. Mana? Ada. Mana nota awak? Mana nota? Tak upload ni. On the way. On the way. Yang lama pun tak ada ni. Yang minggu lepas punya pun tak ada. Minggu lepas lah, betul lah. Saya dah upload dah. Upload tapi tak muncul-muncul. Boleh tanya kawan lain, tanya Farhan ke, tanya siapa-siapa lah yang berjaya tu. Yang ni pun Farah Hanis pun tak berjaya juga. 3 orang tak berjaya lagi. Okey, Farhan okey dan Asin Ayu dan Nur Alia Sabrina. Nur Alia Sabrina ni tak muncul yang ni lah. Yang ni tak cuba, kita cuba klik. Kecil on the way. On the way. Okay, on the way. Okay, so 4 orang on the way. Nusna Alia, okay, dan Radiana dan okay, Nurin Hasha. Nurin ada tak Nurin? Mana Nurin? Hasha ada? Ada. Mana nota? Saya masuk dok keluar situ. Tak keluar? Macam mana tak keluar tu? Boleh tanya kawan lain. Boleh tanya kawan macam mana dia tu. Okay? Macam mana dia masukkan? Okay. Okay, sebenarnya ni Nur Alisa. Okay, masuk. Source dokumen apa tak keluar ni? Tengok sikit. Keluar yang ni. Mana notanya? Nur Alisa ni yang lama keluar. Yang baru ni kosong. Tak sure pula. Dia tengok kat bawah kot. Tak ada. Okay, on the way. On the way ke Nur Alisa? Okay, Nur Alisa on the way. Okay, patutlah dia tak keluar lagi. Okay, Nur Amalia. Okay, dan okay, Nurul Hafizah. Nurul Hafizah pun tak ada lagi. Mana Nurul Hafizah? Ada tak kelas ni sekarang ni? Nurul Hafizah. Ada tak? Ya, ada. Tengah buat. Tengah buat, on the way Ramai lagi 6 orang lah ni on the way ni. Okay, Sina Afifah pun on the way ke? Mana Afifah? Afifah ada tak? Ya, saya Encik. On the way Tak masuk lagi on the way. Okay. Tengah tulis Okay.
Okey, UGIS pun sama. So ada lebih kurang 6 orang macam tu lah yang belum separuh kelas lagi. Separuh kelas lagi belum siap lagi. So, kita tunggu kejap lah. Okey. So boleh masukkan dalam OneNote ni. OneNote ni kalau kita punya kelas dah habis pun anda still boleh upload. Tak semestinya waktu kelas ni saja. Nanti lepas ni kalau saya dah tutup kelas ni yang kita punya secara live ni dah tutup, anda boleh terus upload lah. Okay, kalau macam tak sempat waktu kelas, lepas ni pun boleh juga sebenarnya. Okay, dia bila-bila, 24 hours. Sebab dia macam ni jugalah OneNote for me. Ni OneNote ni untuk kita upload lah, untuk share file lah. Okay, kalau nanti kalau ada assignment ke apa ke, mungkin saya hantar dari sini lah. Okay, mudahkan sharing lah. Okay, di situ. Okay, boleh cuba buat lagi, boleh cuba. Siapa yang dah siap tu, okay, bagus. Dan
Okey, halo semua dah ke? Semua siap dah ke? Encik, saya punya ada tak? Okey, sekejap, siapa nama siapa? Alia Sabrina. Sabrina, sekejap. Kita tengok yang lama je ada ni. Yang lama je ada, yang baru tak ada. Tak masuk. Okey, jap. Okey. Right, okey, tak apa. Siapa yang tak berjaya masukkan, tolong masukkan nanti Nanti next class hari Jumaat nanti kita akan check semula lah. Kita akan check semula. Okey, kita akan check semula. So, kita tamatkan kelas sampai ni lah. Okey, so harap semua boleh faham apa kita belajar pada hari ni. So, siapa yang tak sempat nak upload tu boleh upload kan sebab ramai dah upload dah. Okey, cuma dalam 4-5 orang lagi lah yang tak berjaya lagi. Alright, okey. Okey, ada soalan tak sebelum kita akhirkan kelas? Soalan? Halo. Ada Encik. So tak ada, siapa yang belum upload tu mohon upload Mohon upload. Okey. Okey, so terima kasih di atas perhatian untuk kelas hari ini. InsyaAllah kita jumpa nanti Jumaat pagi kan? Okey, so kita jumpa Jumaat pagi untuk kelas seterusnya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam.